Khadijah itu adalah dari alam Melayu. Ada yang mengatakan Khadijah Khuwailid itu dari alam Melayu. Saya rasa tersentak tau dengan pandangan itu. Sebab dalam pencarian saya, penulis-penulis Arab tidak menulis dengan detail siapa Khadijah Al-Khuwailid ini. Jadi saya akan singgah di Pasar Siti Khadijah. Ini saya berada di Pasar Besar Siti Khadijah di Kota Baru. Jom kita tengok apa yang ada di pasar besar ini. Ini boleh, kedai emas Siti Khadijah, syarikat bas AK Press Siti Khadijah pun boleh, tak salah. Tapi cukup-cukuplah setara itu. Cukup dan memadailah sampai di situ. Tak payah menjadi setingkat gila dengan mendakwa Khadijah itu Melayu. Tak perlu. Begitulah, perilaku Profesor Melayu Negeri Kasino tampaknya sudah sampai setingkat gila atau kurang waras dalam usaha mereka untuk membesar-besarkan Melayu. Mungkin itu karena doktrin Melayu Islam yang sangat kuat di negeri Kasino Malaysia. Sebagian profesor Melayu di sana kemudian amat berobsesi untuk mendongengkan kebesaran dan kehebatan sejarah Melayu di masa lalu. Mungkin pula, mereka merasa kewalahan untuk menandingi konsep bangsa dan negara Indonesia yang sangat jelas dan kuat. Sehingga, Profesor Melayu Negeri Kasino suka sekali berhalusinasi. Padahal, mereka sudah punya dongeng alam Melayu yang sangat luas. Padahal mereka sudah merasa jadi mahawangsa Melayu dan penguasa Nusantara. Tapi rupanya, mereka belum puas juga. Profesor Melayu di Negeri Kasino kemudian berusaha mengais-ngais sejarah Islam, lalu mengaitkannya pula dengan dongeng ala Melayu mereka. Bahkan istri Nabi Muhammad SAW pun kemudian dikaitkan dengan alam Melayu. Hal ini memang sungguh lucu dan menggelikan. Mungkin Profesor Melayu Negeri Kasino tidak paham bahwa membesar-besarkan sejarah masa lalu tidak banyak faedahnya. Sejarah memang bisa dijadikan inspirasi, tapi sebetulnya tidak bisa mengubah apapun. Yang bisa mengubah adalah kerja keras kita sendiri, dan bukannya sejarah. Membayangkan kaum Melayu sangat hebat di masa lalu juga tidak bisa mengubah realitas bahwa kaum Melayu Malaysia sebenarnya kaum yang lemah. Mereka tak sanggup mengusir penjajah, dan negara Malaysia hanyalah buatan British. Dongeng mengenai kehebatan Melayu di masa lalu juga tidak ada gunanya karena pahlawan Malaysia pun tentara British. Dan kaum Melayu tak mampu merobohkan patung British. Membayangkan kaum Melayu Malaysia adalah keturunan Nabi juga tidak ada gunanya. Nyatanya, saat ini kaum Melayu Malaysia tidak sanggup menghapus judi kasino di negaranya. Lalu, apa gunanya semua dongeng tentang kehebatan Melayu Malaysia jika hal itu tidak ada makna pada realitas sekarang? Cara Profesor Melayu Malaysia mengaitkan kaum Melayu dengan istri Nabi pun sungguh lucu. Semuanya hanya berdasarkan hayalan atau omong kosong. Hanya gara-gara Siti Khadijah memiliki banyak emas dan di wilayah Semenanjung juga banyak emas. Kalau begitu caranya, keberadaan Pasar Siti Khadijah di Kelantan pun lama-lama bisa dijadikan bukti bahwa istri Nabi berasal dari Melayu Malaysia. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasan, marilah kita simak dulu Pasar Siti Khadijah di Kelantan. Jangan-jangan nanti akan dijadikan bukti pula bahwa istri Nabi berasal dari Kelantan. Jadi saya akan singgah di Pasar Siti Khadijah. Ini saya berada di Pasar Besar Siti Khadijah di Kota Baru. Jom kita tengok apa yang ada di pasar besar ini. Ini melalui jalan ini, saya masuk ke dalam. Ini jalan masuk ke kawasan Pasar Siti Khadijah. Jadi keadaannya bertangga dan di sini adalah tempat menjual kerupuk-kerupuk. Ada di depan ini. Saya bawakan kalian untuk melihat penjualan kerupuk di sini. Ini ada kue.
Ini ada kacang-kacang, ada dodol, ada dodol. Ini ada menjual pisau. Ini saya berjalan di kawasan gerai makan. Jadi, ini saya berada di tingkat atas Pasar Siti Khadijah. Itulah Pasar Siti Khadijah di Kelantan. Tentu saja, hal itu tidak bisa dijadikan bukti bahwa istri Nabi berasal dari Kelantan. Penamaan tempat atau merek dengan nama Siti Khadijah boleh saja. Seorang penulis Malaysia, Faisal Tehrani pun membahas hal ini di media Free Malaysia Today. Ia sekaligus mengkritik keras pernyataan Profesor Melayu Malaysia yang mengklaim istri Nabi berasal dari Melayu Malaysia. Berikut cuplikan artikel tersebut. Demikian sungguh Siti Khadijah itu dapat dijadikan contoh, maka Menteri Besar Kelantan 27 tahun lampau meletakkan nama Khadijah di Pasar Besar Kota Baru agar memberi inspirasi. Ia diberi nama Pasar Besar Siti Khadijah pada 10 September 1997 oleh Nik Abdul Aziz Nikman. Khadijah juga menjadi nama pelbagai produk buatan Melayu yang terkenal dalam kalangan umat. Pendeknya, berkat nama Khadijah untuk kerja niaga Melayu. Baginda berhabis untuk agama dan termateri menjadi antara duta wanita syurgawi. Cukup dan memadailah sampai di situ. Tak payah menjadi setingkat gila dengan mendakwa Khadijah itu Melayu. Tak perlu. Tak payah tunjukkan kesewelan kita kepada umat Islam lain yang bukan Melayu. Kaya Khadijah tiada kena mengena dengan Gunung Jerai. Mewah dan hebatnya Khadijah tiada kait dengan Bani Jawi. Tiada, tak perlu melalut atau merepek sampai ke situ. Yang boleh kita lakukan ialah kita menjadikan Khadijah itu pedoman, boleh dan tak salah menenggik nama baginda sebagai mencari keberkatan. Kalau hebat lagi, boleh juga mencontohi isteri Nabi ini dengan memberi semuanya sebelum kewafatan baginda. Tak ada bersisa di hujung usianya. Belum ada orang kaya kita buat begitu. Boleh hendak namakan produk bikinan kita dengan nama Khadijah. Boleh, kedai emas Siti Khadijah, syarikat bas AK Press Siti Khadijah pun boleh meletakkan nama Khadijah pada botol budu dan menggunakan pelaris iklan, nak, mak teringin nak buka puasa dengan budu Mekjah pun boleh. Tak salah. Tapi cukup-cukuplah setara itu. Tahu-tahu sikit malu. Khadijah itu wanita solehah. Tak usahlah kita pakat sewel mengatakan Khadijah itu pun Melayu nanar dan tak semenggah macam kita. Insafilah, baginda Khadijah adalah kepuanan Quraisy, bukan kepuanan Melayu. Selanjutnya, marilah kita simak pernyataan Profesor Solehah Yaakob mengenai masalah yang diributkan tersebut dan reaksi dari orang Malaysia yang lain. Khadijah itu adalah dari alam Melayu. Ada yang mengatakan Khadijah Khuwailid itu dari alam Melayu. Saya rasa tersentak tau dengan pandangan itu. Sebab dalam pencarian saya, penulis-penulis Arab tidak menulis dengan detail siapa Khadijah Al-Khuwailid ini. Dia tak tulis detail. Ya, kerana maklumatnya setakat itu saja. Tiba-tiba kita dapat daripada alam Melayu, Khadijah Khuwailid adalah daripada sini. Dan kita kena maklum, beliau seorang kaya. Beliau merupakan wanita kaya dan mempunyai perniagaan yang besar. Untuk mempunyai perniagaan yang besar pada ketika itu, anda mesti memiliki emas. Sebab dia kena ada sesuatu yang diminati oleh semua orang di atas dunia ini, iaitu emas. Dan emas tidak ada di bumi Arab. Emas ada di mana, tuan-tuan dan puan-puan? Di tempat kita. Ya Allah, oi, apa pula dah. Hai, Sayyidatina Khadijah ni mai dari tanah Melayu pula, Masya Allah kan. Janganlah kita bagi rakyat kita, orang Melayu kita candu dengan penglipu lara macam ni. Oh, kita fahamlah title profesor, tapi bukannya dia jadi satu lesen untuk cerita segala mak nenek penglipu lara, cerita-cerita dongeng macam ni.
Kan, kita tak mau rakyat kita ataupun masyarakat kita ni candu dengan benda macam ni. Kan, nak cerita boleh, tapi datangkan kajian yang sahih. Kan, dan aku dapat maklumat pula. Kan, maklumat bila mana kerajaan negeri Kedah, MB Kedah panggil dia pula, untuk kajian isu-isu macam ni. Baguslah, penglipo lara jumpa penglipo lara, jadi caca marba huru hara. Kan, sudahlah. Kan, bergabung, dia tag team pula. Penglipo lara jumpa penglipo lara. Jahanam lah, huru hara lah kita. Kan, sudahlah. Kita tak perlu nak candu-candu kan. Kita perlu kajian yang sahih. Kita perlukan maklumat yang sahih. Kita tak maulah timbul pula cerita Nabi Adam turun gunung jerai. Kucing ni turun gunung jerai tak jejak tanah. Kan, lepas tu mai pula Sayyidatina Khadijah ni asal tanah Melayu. Campur gue sekali. Lepas tu jadilah ayak asam. Ayak asam negeri Kedah, kenduri. Jadi macam tu. Faham no? Pelik. Sahabat-sahabat, sekarang mari kita bincang pula tentang dakwaan bahawa Sayyidatina Khadijah berasal dari alam Melayu. Halim Abdul Rahman Halim dalam kritikannya telah menyoal ketiadaan bukti konkret yang menyokong dakwaan ini. Beliau menyebut bahawa cara Profesor Dr. Solehah menyampaikan kenyataan ini seolah-olah cuba mengaitkan Khadijah dengan alam Melayu tanpa asas yang kukuh. Dalam hal ini, saya rasa kita perlu melihat kepada fakta sejarah yang jelas dan juga terbukti. Nasab Khadijah binti Khuwailid telah bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada nenek moyang mereka, Qusay bin Kilab, yang merupakan tokoh terkemuka di Mekah dan suku Quraisy. Mari kita lihat nasab Khadijah. Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Manakala nasab Rasulullah SAW pula ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Qilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Kedua-duanya, iaitu Nabi Muhammad SAW dan juga Khadijah, mereka berasal daripada suku Quraisy yang merupakan suku terkemuka di Mekah. Ini menunjukkan bahawa Khadijah adalah seorang Quraisy asli yang lahir, dibesarkan dan tinggal di Mekah sepanjang hidup dia. Jadi dakwaan bahawa beliau berasal dari alam Melayu adalah tidak berasas dan bercanggah dengan fakta sejarah yang telah lama diterima. Seterusnya, Persatuan Staf Akademik UIAM turut mengeluarkan kenyataan yang menegaskan pentingnya menghormati disiplin akademik dan kepakaran dalam wacana awam. Mereka mengingatkan bahawa setiap bidang akademik dibina atas asas penyelidikan dan keilmuan yang ketat dan adalah penting untuk kita menghormati batasan kepakaran kita sendiri dan kepakaran orang lain. Rasulullah SAW sendiri mengingatkan kita dalam sebuah hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaklah berkata baik ataupun dia diam. Sahabat-sahabat, kita perlu memastikan bahawa apa sahaja yang kita sampaikan adalah berdasarkan kepada fakta yang sahih dan bukti yang kukuh, bukan sekadar spekulasi ataupun andai-andaian. Selain itu, sahabat-sahabat, kenyataan yang dibuat oleh Profesor Dr. Solehah boleh dikaitkan dengan satu jenis falasi yang dikenali sebagai falasi generalisasi terburu-buru, hasty generalization. Dalam hal ini, beliau telah mengambil satu pandangan ataupun idea daripada VTT, video TikTok, yang tidak mempunyai bukti yang kukuh dan cuba untuk mengaitkannya dengan fakta sejarah yang luas dan kompleks. Ini boleh membawa kepada salah faham dan penyebaran maklumat yang tidak tepat. Kenyataan-kenyataan seperti ini boleh menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat, terutamanya apabila ia datang dari seorang yang mempunyai autoriti agama, autoriti akademik. Sebagai contoh, mengaitkan Sayyidatina Khadijah dengan alam Melayu tanpa bukti yang sahih adalah satu contoh falasi yang boleh merosakkan kefahaman kita terhadap sejarah Islam. Itulah heboh pernyataan Profesor Melayu dari negeri Kasino. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.